Baik, Assalamualaikum. Selamat petang. Video kali ni saya nak cerita tentang one mover. One mover iaitu satu metod menjawab ataupun menyelesaikan masalah catur, chess puzzle ataupun chess study, yang mana pelatih ataupun orang yang cuba menjawab puzzle tu dia bagi satu move saja. Contoh dia kata bishop c4. Okey. Pada pandangan saya, metod ni tidak berapa membantu dalam improve table chess. Okay. Partly sebab dia tidak melibatkan calculation, dan partly dia menyebabkan melatih dia melatih kita untuk meneka move. Okay. Jadi disebabkan kita cerita tentang catur, kita cerita tentang latihan catur, jadi saya akan tunjuk satu position chess puzzle ataupun chess study, dan kemudian saya akan terangkan bagaimana student-student saya ataupun bekas-bekas student saya, anak-anak kecil ni, dia jawab dengan bagi satu move dulu. Kemudian dia tak proses move pihak lawan. Okey. Kemudian kita tengok apa implikasi dia terhadap latihan tu dan apa implikasi terhadap game mereka. Okey, baik. Jadi tanpa melengah masa lagi, kita tengok puzzle tu. Sebelum tu, let lu saya nak ambil anak istijab, diorang dekat Kajang. Okey, settle je ambil diorang, saya akan buat video tu. Okey. Sekejap, tunggu jap. Baik, kita sambung. Okay, Assalamualaikum. Kita sambung video kita yang terbaru ni. Kita bercerita tentang tajuk yang saya cakap tadi, iaitu one mover. Baik, antara cara berlatih yang agak popular, which saya rasa semua orang setujulah, adalah latih diri untuk buat puzzle ataupun chess study. Okay, puzzle ataupun chess study, dua-dua ni lebih kurang sama lah. Selalunya puzzle ada jawapan yang straightforward. Contoh ada mate in 5, mate in 3, menang material. Dari study pula lebih kepada kita perlu betul-betul memahami position, dan banyak gerakan-gerakan dan banyak variation yang berlaku atas papan lah. Okay. Tapi antara kesilapan pada pandangan saya, apa yang kita selalu buat adalah kita selalu cari one mover. Cari satu move yang kita buat untuk pihak yang menang atau pihak yang kita kena jalan tu. Kemudian kita tak fikir, kita tak ambil kira apa jawapan balas pihak lawan. Okay. Kenapa saya kata benda ni agak tidak sihat? Okay, dia tak dapat, dia betul-betul tidak membantu sangat latihan kita, adalah tujuan kita buat puzzle dan tujuan kita buat study, dan daripada mendapatkan pattern recognition, satu topik lain lah. Okay. Kita juga perlu latih diri kita untuk membuat calculation, membuat pengiraan terhadap posisi yang ada, dan kita perlu ambil kira apa jawapan balas yang terbaik yang pihak lawan boleh beri. Okay. Dengan adanya cara pemikiran begini, kita punya calculation akan jadi lebih tajam, lebih mantap, dan kita juga tak terbuat kesilapan ataupun tak terbuat blunder lah. Kita semua pernah kenakan yang mana kita rasa kita dah checkmate contohnya. Kita rasa kita dah menang lah, dah fork dia ataupun dah macam dah nak menang material, tapi tiba-tiba opponent kita ada satu wham, satu jawapan balas yang lebih padu, satu ancaman yang lebih besar daripada ancaman yang kita buat. So, kita ancam queen dia, tiba-tiba dia ada check yang might lead to a mate. Okay. Jadi untuk elak blunder-blunder macam ni, kita perlu calculation, dan kita perlu juga ambil kira apa sebenarnya yang opponent kita nak buat lah. Antara cara yang dulu masa kecil tu, coach saya, nama dia Mr. Narayanan daripada Johor Bahru, shout out to you sir. Nara ajar saya masa saya kecil, 10 tahun macam tu, 10 tahun. Dia kata, Justin, kamu kena tanya, okay, kamu kena tanya, kalau kamu pihak opponent, kalau kamu opponent kamu, apa kamu nak buat? So, lebih kurang macam itulah soalan yang ditanya saya tu. Maksud dia adalah kita tanya diri kita, kalaulah aku nampak move ni, kalau aku pemain lawan, apa aku buat? Okay. Jadi dulu masa saya kecil, saya macam agak blur lah kan. So apa saya buat adalah saya guna meja yang boleh pusing tu, meja makan yang boleh pusing, kalau siapa yang tahu. Saya letak contoh bawah putih, saya buat putih, kemudian bila saya jumpa gerakan putih, saya akan pusing meja tu dan saya duduk kat tempat hitam. Dia macam main chess dengan diri.
Tapi arwah mak macam risau tengok anak dia dah gila ni kan. Okay. Tapi tujuan dia itu samalah, iaitu kita nak fikir apa yang pihak lawan, gerakan terbaik pihak lawan boleh buat. Jadi kita takkan buat belanda. Kita akan pastikan gerakan kita sentiasa gerakan yang terbaik. Okay. Kat sini saya bagi satu contoh posisi lah yang agak famous. Kat sini famous juga sebenarnya. Okay. Yang mana dalam position ni it is white to move. Okay, white to move. Jadi kalau kita ikut gerak hati kita jalan saja, nampak kita promote lah. Promote confirm menang lah. Kita ada satu queen dengan satu rook lawan satu queen. Macam mana kita nak menang kan? Okay, jadi kalau kita tanpa berfikir panjang, tanpa betul-betul ambil kira jawapan belah pihak lawan, kita akan just promote saja. Okay. Tapi rugi kalau kita terus promote, sebab dalam position ni sebenarnya white memang menang lah, like tapi dengan promotion tu is a very big blunder yang menyebabkan posisi jadi draw. Okay, jadi draw. Bayangkan kita dah main untuk World Championship match ke, ataupun kita main untuk dapatkan title Grandmaster, kita kena menang untuk dapatkan another norm, and then kalau kita menang kita dapat Grandmaster. Jadi kita gerak berdasarkan gerak hati saja tanpa betul-betul kira jawapan belah pihak lawan, dan kita termasuk dalam, boleh nak katakan perangkap tak juga, tapi lah kesilapan kita sendiri kan. Okay. Masalah kat sini adalah bila kita promote tanpa kita fikir, kita kata biarlah hitam bukan boleh buat apa pun. Itu satu tanggapan yang tidak tepat lah, sebab hitam boleh buat sesuatu, iaitu dia boleh check. Okay. Kemudian bila kita gerak, katakanlah kita gerak ke atas, dia akan check lagi. Okay. Kemudian bila dia gerak katakanlah ke king, kita kena gerak sini kan, dia check lagi. Lepas tu kita gerak ke F5, dia check lagi. Kita gerak king 4 sini, dia check lagi. Dan dia check sampailah dia tanya nak draw ke, ataupun nak kalah masa ke, ataupun nak main sampai esok ke. Hitam punya check bukan tak ada matlamat, dia ada matlamat. Matlamat dia lah dia tak nak kasih queen ni menghalang check dia lah. Jadi selagi mana check dia tu tidak mengeluarkan queen daripada corner ni, is a draw. Okay, for example king D5, kita main queen G5, king C6, kita main let's say king C6, king B7, kita gerak king check, okay. King B6, kita kat sini kita check sini lah. Okay, kenapa kita tak check sini? Sebab nanti queen dia boleh keluar. Okay, kita tak nak queen dia keluar, kita nak queen dia sepasif yang mungkin. Okay, queen dia boleh keluar, mungkin queen dia boleh block check dengan check ke dekat C7 ke, block check dengan check kat D6 ke kan. Jadi kita nak queen dia pasif, so hitam akan cuba check kat sini lah. Queen sini. Okay, kalau kita intai evaluation bar dia pun dia drop. Intai evaluation bar, saya memang buka engine untuk tunjuk positional draw lah. Okay, untuk membuktikan positional draw. Jadi sayanglah, okay, kalau kita main king A7, kita takkan check kat sini. Macam saya cakap, hitam main dengan dengan clear plan. Okay, dia tak nak block check yang memberi putih peluang untuk keluarkan queen. So dia check let's say dekat queen D4 ke, queen F2 boleh juga. Jadi kita akan kena gerakkan king saja, king D8 atau queen D8 check. Kan queen dia akan kekal pasif. Okay, ni memang draw lah. Betul, orang kata alah Jasin, tapi hitam kena main accurate juga. Jadi itu adalah satu, saya setuju. Tapi macam saya cakap, kita kena sentiasa sangka yang opponent kita adalah opponent yang kuat, opponent yang sentiasa main best move. Okay? Itu akan melatih diri kita untuk main terbaik, sebab kita takkan pandang rendah dekat opponent. Tak kira lah umur dia budak kecil ke, dia orang tua ke. Okay? Chess tidak mengenal umur. Okay, jadi kalau kita main kat situ, memang kita draw lah satu peluang yang terlepas lah peluang tu kan. Okay? Jadi macam ni kita nak buat. Okay? Satu antara benda yang saya diajak oleh saya punya jurulatih lah dulu, iaitu elakkan main blitz, elakkan main rapid, melainkan main suka-suka lah. Jangan gunakan benda tu untuk training for the time being, especially yang beginner, yang nak naik ke intermediate ataupun intermediate nak naik ke advance kan. Tujuan dia adalah supaya kita latih otak kita untuk berhenti dan berfikir. Jangan gerak ikut rasa hati, sebab rasa hati ni dia perlu melalui ilmu lah. Sebab rasa hati ni melalui pengalaman, ilmu, ataupun yalah daripada wahyu kan, ataupun daripada bisikan jin lah. Dia tak boleh tangan sendiri kan, dia mesti ada sumber. Jadi antara yang saya belajar selama saya hidup
Saya umur baru 40 lebih ni. Saya tahu yang gerak hati ni berdasarkan daripada ilmu yang sahih, dan juga daripada pengalaman, okey. Dan juga daripada apa lagi daripada wahyu, pengalaman, gerak hati, daripada bisikan syaitan dan jin. Okay. Jadi kita memang benda-benda lain tu adalah benda gaib yang ada ilmu. Jadi kalau kita kurang ilmu, macam saya kurang ilmu, saya elakkan main blitz lah. Saya berhenti dan berfikir, cuba memahami, which brings me to the first point yang kita kena buat adalah kita kena clear dulu. Bila kita nampak position, kita kena clear objektif kita. Kita sebenarnya nak apa? Okay, ada position yang mana kita terpaksa mengaku ya, I'm in the worst position, posisi kita teruk, kita nak fight for a draw. Kita mengaku ya, aku memang teruk ni, aku dah sacrifice spawn, tak dapat apa-apa compensation, kita kena fight for a draw. Okay? Ada position yang kita kata, okay, ni kita memang nak menang ni, I'm in a winning position, cuma kena cari jalan yang terbaik untuk menang. Jangan bagi peluang opponent untuk counter attack. Okay. Dalam position ni kita nampak memang kita up a rook, kita memang akan promote, there's no way for the black to stop the promotion. Okay, jadi kita faham yang kita main untuk menang, objektif kita adalah main untuk menang. Okay, main untuk menang. Kemudian kita kena cari move. Kalau kita nampak bila kita promote, queen kita agak pasif dan black ada all those perpetual check, jadi kita kena elak perpetual check. Bagaimana? Apa kita nak cari kan? Kita nak cari move. So, kita faham kita nak menang. Okay. Sekarang kita nak cari move yang kita nak buat lah. Okay. Beberapa buku-buku Rusia, buku daripada Rusia, daripada takut, mereka akan kata cari candidate move. Okay. Candidate move ni adalah apa gerakan yang kita nak buat. Candidate tu apa bahasa Melayu, saya tak boleh nak terjemah dah tengah malam ni. Kita cari calon, takkan calon gerakan macam kelakar terjemahan tu. Tapi kita kena carilah few candidate move yang kita boleh buat. Okay. Contoh dia mungkin kita nak rook pergi sini ke, tak kisahlah. Okay. Candidate move ni kita cari move yang paling bahaya kepada pihak lawan. Okay. Iaitu check, capture. Okay. Dekat sini kita cari check, kita dah ada check kat sini, kita ada check kat sini kan. Check kat sini memang tak masuk akal lah, queen makan. Jadi kita check kat sini. Jadi kita check, kita ada satu je move yang masuk akal, tu check kat sini. Okay. Any gerakan king akan terjedah kepada queen makan rook. Okay. Jadi kita check, kita dah tahu satu move, kita start kira. Okay. Kita ada dua move lah saya cakap kan. Kalau kita kira move ni tak jumpa jawapan pun, at least kita ada promotion dan kita lah draw lah kan, tak boleh buat apa kan. Tapi kita cuba cari untuk menang dulu. Jadi kita check sini, king di sini, dan kemudian kita kena start figure out lah ada tak cara yang kita boleh buat sesuatu. Okay. Jadi kalau kita dapati kalau queen ni dekat sini, kita promote dan kita queen melihat ke arah king kan. Jadi kalau dia check kita, kita gerak je, ada check. Itu adalah satu. Kalau kita orang yang sangat taktikal, kita akan nampak betul lah. Jadi kita akan dapat idea, kita check sini. Okay, kita pergi sini, check sini. Okay, dia makan dan kita promote. Okay, dan kita start kira. Okay, dekat situ apa yang black boleh buat? Black tak boleh makan queen kita. Black punya idea tadi satu je kan, iaitu dia nak perpetual check kita. Tapi the problem is, bila dia check, king kita gerak, is another check. Dia buat queen dekat sini, king. Okay. Jadi kalau kita nak teruskan, kalau kita cukup capacity untuk calculate, kita habiskan calculation kita, kita tengok semua jawapan yang ada. Contohnya macam bila dia check sini, kita pergi sini check, pergi sini kan, dan dia pergi sini, kita ada make kat sini, kita ada check sini. Contoh dia, kita pergi sini pula check, kita pergi sini, kita ada sini mate kan. Kita calculate semampu kita lah. Kalau tak boleh, kita tengok posisi takhir dan kita evaluate. Yakin tak kita boleh? Maksud saya, kita tengok sini check, okay, dia pergi sini check, dan kita promote. Sampai situ kita berhenti, kemudian kita evaluate. Rasanya boleh menang tak kat sini? Draw, worst case is a draw. Dalam posisi ni, kalau kita silap pun kita akan draw. Jadi, melainkan kita blunder queen baru dengan rook baru. Rook ni, maksudnya kita blunder queen dengan rook, dan itu dah cerita lain lah. Blunder tu cerita lain. Tapi kalau kita silap sikit kat sini pun, kita akan draw sebab masing-masing akan perpetual kan. Okay. Jadi tak ada risiko besar lah. So kita dapati, kita check sini, okay, dia pergi sini check, dia makan, kita promote, dan kita akan ada discover attack punya, discover check punya
punya thread dan dia tak boleh buat apa. Okay. Jadi kita mainkan tapapan, kita check sini, dia tak boleh tutup. Satu jawapan masuk akal kat sini. Okay. Kemudian kita check kat sini. Okay. Ini apa yang Gotham selalu cakap, duruk. Makan kita promote. Dan kat sini kita ada open check punya discover. Okay, discover check punya thread. Dan dia tak boleh jawab dengan baiklah kat sini. Apa-apa dia buat dia akan kalah. Contoh dia kalau dia check kat sini, kita pergi sini check. Okay, dan kalau let's say dia pergi sini kan, satu je dapat jawapan kan. Dan kita tak ada mate kan, ada sebenarnya. Kita nak pindah ke sini dan pergi sini. Okay, kita buat dengan tempo, check. Okay, ni kita check. Dah mate dia lah. Okay, ni dia panggil apa tah maneuver ni, saya dah tak ingat dia nama dia lah. Kalau kita pergi, dia pergi Queen C2 check. Okay, nampak yang paling simple kan, kita ada King F2 check. Kita pergi sini, bukan mate dekat sini ya, sebab ada Queen jaga. Jangan buat kesilapan macam tu. Okay, kita hanya main Queen G. Simple. Okay, kalau kita promote dia main Queen F7 check, check daripada sini pula, tak ada masalah. Kita check, kita pergi. Again, kita ada check kat checkmate. Checkmate. Checkmate kat sini lah. Sebab sini dia ada block kat sini. Bila kita promote, segala bentuk check, kita ada discover check dan mate. Jadi dia hanya cara terbaik adalah King G1 lah. Dan sini ingat kita ada yang macam anak tangga tu. Okay, kita tak pergi sini check terus. Okay, sebab dia boleh check dan it's a draw. Okay, dia tak boleh pergi sini check sebab queen ni jaga. Jadi kita pindah, kita nak bawa queen ni ke G file dengan main sini check dulu. Okay, so kalau dia pergi sini dan kita ada make kat sini, rasa make kat sini kot. Betul lah. Okay, jadi dia kena main, contoh dia kena pindah king dia ke H file. Contoh kalau dia pergi sini ke, okay, kita ada sini check, dia akan patah balik ke sini. Kita ada king check. Okay, dan ni kita semua tahulah. Kalau dia pergi sini, kita ada sini check. Okay, kalau dia pergi sini dan di sini make. Jadi inilah contoh yang sebenarnya agak nak kata ekstrim tak lah, tapi point dia adalah saya nak explain yang one mover ni kita hanya fikir gerakan kita nak buat, lepas tu kita tanya jurulatih kita, habis coach lepas saya jalan ni opponent jalan apa. Itu bukan satu latihan yang baik lah. Dia takkan memberi manfaat kepada kita, sebab dia melatih kita untuk tidak memikirkan gerakan pihak lawan, something yang betul-betul bercanggah dengan game chess tu sendiri. Iaitu kita nak kena anticipate ataupun kita kena jangka apa yang lawan nak buat. Okay, setengah pemain kata, ataupun setengah anak-anak murid selalu dia kata, tapi coach saya tak boleh baca apa otak orang. Betul, kita tak suka baca otak orang. Mustahil baca otak orang, mustahil baca hati orang, tu semua rahsianya Allah saja yang tahu. Allah dengan Tuan Badan saja yang tahu. Kita baca papan, kita baca papan, kita baca buah batang papan tu. Lepas tu tips yang diberi adalah kita tanya diri kita, kalau kita berada di pihak, kata kat sini kan, kita main ni kan, okay, lepas tu tanya diri kita, kalau lah aku hitam dan aku nampak promotion, apa aku nak buat? Takkan aku nak resign? Aku sebelum nak selamatkan game ni, apa yang what option do I have as black? Jadi kita akan jumpa jawapan lah. Kita akan jumpa, at least kita jumpa idea, oh dia nak kita, why not aku try perpetual. Kita cuba pura-pura jadi pihak lawan. Bahasa anak-anak saya lah, pura-pura pretend jadi opponent. Okay, so itu saja intipati video ni. Saya nak share benda tu saja. Saya harap that apa-apa yang saya share ni dapat bantu anak-anak kecil kita, adik-adik kita kan, atau abang-abang kita yang ada niat nak improve chess tapi tak nampak jalan. It's okay. Saya sendiri pun bukanlah teori mana pun. Saya tak sampai rating 2000 pun. Okay, tapi saya share apa yang saya tahu. Moga-moga siapa-siapa yang kawan dengan saya, siapa-siapa yang dengar video saya, siapa-siapa yang tanya-tanya saya soalan ni dapat capai apa yang saya tak dapat capai lah. Okay. So, sebelum saya habiskan video ni, saya nak tunjuk satu position. Okay. Now kita belajar satu, kita kena objektif. Kita kena clear objektif kita. Nombor dua, kita kena cari candidate move. Dan nombor tiga, kita calculate lah. Calculate tu memerlukan kita fikir apa kita jalan, apa pun jalan, apa best move kita, apa best move pihak lawan. Kat sini kita ada satu end game position yang pada saya agak menarik. Okay, ni dibuat oleh Richard Etty. Richard Etty buat position ni.
it is white to move. Okay. So saya akan bagi sikit je lepas tu kita akan habis video, nanti insyaAllah next video saya akan tunjuk jawapan lah. Okay. So kalau kita cuba faham position, kalau kita cuba faham position, okay, pawn ni akan promote, okay, so hitam akan promote. Jadi hitam tengah cuba main untuk menang lah. Kita putih. Okay, kita putih. So kita tahu kita ada 2 buah kat sini. Okay, jadi kita punya plan adalah untuk make sure that kan kita boleh makan dua pawn lah. Kalau kita boleh pindahkan rook kita ke sini dengan check, kan kita boleh makan pawn ni lepas tu pawn ni akan mati lah. Bishop tak boleh stop promotion square kan. Jadi kita hanya harapkan rook saja. Rook ni mesti pindah sama dekat bawah line ni atau rook ni pindah ke sini kan. Untuk dapatkan particularly di square lah. Rook kena sampai kat salah satu back rank ni atau rook kena sampai kat particularly di square. So stop dulu pawn. Rook tak boleh sampai sini saja. Kalau rook sampai sini tanpa check, dia akan pergi sini. Contoh for example kalau kita pergi sini check, pergi sini, contoh kita pergi sini kan. Dia akan promote saja. Sebab dia kena block dengan pawn kan. Okay. Jadi rook mesti sampai dekat square ni ataupun rook mesti sampai dekat square ni dengan check. Jadi itu antara intipati yang saya boleh bagilah, ataupun itu adalah kefahaman dalam daripada position ni. Jadi kita dah faham benda tu. Okay. Kena decide, are we playing for win or playing for draw, dan kita kena selesaikan masalah lah. Okay. Boleh cuba selesaikan. Okay. Kalau siapa-siapa nak tengok position tu tanpa arrow, okay, ni adalah position dia. Pawn ni ke sini, okay. White to move. InsyaAllah dalam next video saya akan bagi jawapan kalau sempat lah buat video. Saya ni busy sangat. Okay, kalau siapa yang kenal saya ada nombor phone saya nak jawapan, message lah, saya bagi jawapan. Okay. Kalau tak ada apa-apa, itulah. I hope this video, harap video dapat beri sedikit insight atau ilmu, if you can say ilmu lah, sangat sikit. Okay. Kalau saya ada buat kesilapan, saya minta maaf. Kalau ada apa-apa silap mohon komen ataupun WhatsApp saya sampai kena saya, dan saya akan cuba betulkan dalam masa insyaAllah. Okay, terima kasih banyak. Semoga kita semua dapat improve kita punya chess lah, catur kita, bukan yang kita suka, kita sayang kan. Okay, baik. Okay, selamat menjawab puzzle ni, dan Assalamualaikum. Bye.